Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Megat. Cikgu kamu semualah. Okey, hari ini kita teruskan dengan 1.7 iaitu kepentingan mempelajari sejarah. Okey, apa kepentingan mempelajari sejarah? Okey. Pentingnya mempelajari sejarah sebagai kefahaman kepada kita supaya kita dapat mengetahui apa yang berlaku di sebalik apa yang berlaku di sebalik sejarah lampau yang membolehkan negara kita dan sebagainya terbentuk sehinggalah hari ini. Jadi benda tu boleh memberi kefahaman kepada kita supaya kita dapat mempelajari dan mengambil iktibar daripada perkara-perkara yang lepas supaya dia menjadi salah satu pengajaran untuk kita gunakan pada masa hadapan. Okey, baik. Dekat sini saya ada terangkan, kat sini ada lebih kurang 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 kepentingan mempelajari sejarah dalam 1.7. Dia mudah saja, tak susah lah. Kalau kata kepentingan ni maksudnya soalan kebat lah selalunya. Soalan kebat kamu boleh huraikan. Kebat ni maksudnya kemahiran berfikir aras tinggi lah. Dan kamu boleh keluarkan idea dan pendapat kamu lah. Okey, yang pertama adalah mengenal asal-usul. Okey, kepentingan pertama adalah mengenal asal-usul, mengenal keluarga, negara dan memahami adat, tradisi, budaya. Okey, dengan mempelajari sejarah ni kita dapat mengenal asal-usul. Asal-usul daripada mana kita? Daripada mana keluarga kita? Maksudnya kalau keluarga kita tahu dia punya susu galur sejarah keluarga. Daripada mana kita? Berapa generasi yang kita tahu? Moyang kita ke, moyang kepada moyang ke dan sebagainya lah. Dan sampailah pada kita, pada kamu lah. Okey, kita dapat mengenal sejarah negara. Kita dapat mengenal sejarah negara, apa yang berlaku dalam negara kita sehingga sampai ke tahap sekarang lah, maksud terbentuknya negara Malaysia sekarang. Kita dapat tahu perjalanan sejarah negara. Kita memahami adat, tradisi dan budaya yang ada dalam negara. Kita dapat memahami adat, istiadat, tradisi dan budaya yang diamalkan oleh semua masyarakat, semua lapisan masyarakat dalam Malaysia. Okey. Yang kedua adalah kepentingan mempelajari, iaitu dapat mengambil iktibar. Ini yang saya terangkan tadi. Dia memberi pengajaran supaya dia memberi pengajaran. Sejarah ni dia mengajar kita, memberi pengajaran kepada kita supaya kita belajar daripada perkara-perkara yang telah lepas, yang telah lalu, supaya kita tidak mengulangi kesilapan masa akan datang. Maksudnya kalau kata berperang, kita sebelum ni kita ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, kata apa, dijajah oleh British, dijajah oleh Portugis dan sebagainya, lepas tu diambil alih oleh British, Belanda dan sebagainya. Jadi dekat situ dan satu lagi Jepun, kat situ peperangan yang berlaku tu kita dapat mempelajari benda tu supaya pada masa akan datang kita tidak lagi orang kata apa terjerumus ataupun terjejas dengan perkara-perkara begitulah. Maksudnya kita tak lagi lah akan ada peperangan yang berlaku, insya-Allah lah. Yang ketiga ialah memupuk patriotisme. Okey, dengan kita belajar sejarah dan sebagainya, kita dapat menyemai rasa cinta kita kepada negara. Macam mana pejuang-pejuang lama, Tok Kilau, Tok Janggut, Mat Kilau, Datuk Bahaman, Rentak, Mat Saleh dan sebagainya, mereka memperjuangkan. Kalau kita belajar dalam sejarah negara kita, bagaimana terbentuknya negara Malaysia ni, maksudnya pejuang-pejuang ni lah yang memperjuangkan negara kita. Maksudnya kita dapat mengetahui dan mempelajari, dan sekaligus dia dapat menyemai rasa cinta supaya kita lebih sayang kepada negara, maksudnya tanah air kita lah. Dan seterusnya adalah mengukuhkan perpaduan. Yang keempat, mengukuhkan perpaduan, iaitu hubungan harmoni antara kaum dan menjaga adat resam dan tradisi. Maksudnya dengan sejarah ni kita belajar bukan saja Melayu, Melayu, Cina, India dan sebagainya, kaum-kaum lain dan sebagainya ada di dalam Malaysia. Maksudnya kita tahu, kita dapat belajar berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan agama dan sebagainya, supaya kita dapat mengukuhkan perpaduan. Kita tak boleh nak suka-suka hati
memperkecilkan, merendahkan dan sebagainya, kaum-kaum lain dan sebagainya. Maksudnya semua ada hak masing-masing yang telah dimeterai setelah sekian lama lah. Okey. Yang kelima adalah membangunkan negara dan bangsa. Maksudnya mengekalkan kegemilangan yang kita dah wujud, yang Malaysia dah ada pada sekarang. Maksudnya mengekalkan negara dan bangsa. Maksudnya negara yang terbentuk setelah sekian lama, bangsa yang ada di dalam Malaysia, semua bangsa, semua kaum dan sebagainya. Maksudnya kita dapat mengekalkan kegemilangan supaya tidak terjejas, supaya tidak berlakunya huru-hara, pergaduhan di antara satu sama lain. Dan seterusnya adalah yang keenam, iaitu mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah, iaitu dengan mempelajari ataupun dengan kepentingan sejarah, kita mempelajari sejarah ni, kita dapat memahami peristiwa sejarah dengan lebih empati. Maksudnya kita dapat lebih penghayatan terhadap apa yang berlaku dalam sejarah, supaya kita dapat belajar, dan sekaligus ia memberi pengajaran supaya kita tidak melakukan kesilapan seperti apa yang telah berlaku sebelum ini. Dan kita belajar dan juga kita dapat pengajaran supaya sejarah itu dapat dibawa ke masa hadapan. Dan kita dapat belajar, dan dengan sejarah ini juga dapat dapat membuatkan kita berfikir dengan cara yang lebih empati, lebih mendalam, lebih penghayatan, dan lebih kreatif. Okay, itu saja yang saya dapat terangkan dalam 1.7, iaitu kepentingan mempelajari sejarah. Kita jumpa lagi untuk kelas berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.